Bismillahirrahmanirrahim. Program HPV adalah program yang telah bermula sejak tahun 2012 lagi, di mana Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam melalui bahagian Perkhidmatan Kesihatan Sekolah pergi ke semua sekolah-sekolah menengah seluruh negara, termasuk sekolah-sekolah kerajaan dan swasta, untuk memberikan vaksinasi HPV. Program ini adalah salah satu inisiatif di bawah program kawalan pencegahan kanser cervix sebagai langkah pencegahan awal terhadap kanser cervix. Ya, jadi mungkin orang tahu singkatannya HPV, tapi apakah dia HPV itu dan kenapa diperlukan vaksinasi ini? Okey, terima kasih. HPV ini bermaksud human papilloma virus. Ia terdapat lebih masa inilah terdapat lebih daripada 40 jenis HPV yang menjangkiti alat kelamin wanita dan lelaki, termasuk kulit zakar, vulva iaitu kawasan di luar faraj dan dubur, serta lapisan faraj, cervix dan rektum. Sekumpulan jenis subtype HPV yang dipanggil berisiko tinggi ataupun dipanggil onkogenik boleh menyebabkan kanser, termasuklah kanser zakar, faraj, vulva, rektum dan cervix. Terdapat 99% kanser cervix adalah disebabkan oleh jangkitan HPV yang berpanjangan. Jadi sebetulnya HPV ini bukan saja bukan pada kaum wanita ya, tapi betulnya lelaki juga ni ya. Ya, lelaki boleh mengidap boleh tekan HPV ini. HPV ini, jangkitan HPV. Ya. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana HPV ini boleh berjangkit. Okey. Jangkitan HPV paling kerap terjadi semasa hubungan kelamin melalui faraj, mulut ataupun dubur. Seseorang yang telah jangkiti berkemungkinan tidak menunjukkan kesan seberang gejala ataupun tanda. Tetapi seseorang yang masih boleh mempunyai jangkitan HPV walaupun setelah bertahun lamanya dijangkiti. Oleh demikian, kebanyakan orang tidak menyedari mereka telah pun dijangkiti. Menjangkiti pasangan mereka. Terdapat kemungkinan di mana seseorang boleh jangkiti oleh dari satu subtype HPV. Artinya bukan satu type sajalah, satu jenis kuman HPV itu. Tadi Dayang Hajah ada menerangkan 99% kanser cervix ini disebabkan jangkitan HPV berpanjangan. Jadi boleh cerita sedikit lagi tentang kanser cervix ini dan mungkin apa jenis suntikan yang boleh diambil untuk membantu mengelakkan ataupun mengurangkan gejala kanser cervix ini. Okey, ini Kementerian Kesihatan melalui bahagian Perkhidmatan Kesihatan Sekolah telah memberikan vaksinasi HPV kepada golongan-golongan remaja sekolah. Dan ada yang saya mendapat maklumnya ada jenis 16, jenis 18. Jadi apa ni jenis-jenisnya? Belum diterangkan lagi tadi ni Farisa. Pada masa ini terdapat dua jenis HPV yang terbukti berkesan untuk mencegah kanser HPV, iaitu jenis 16 dan 18. Yang boleh yang diberikan untuk mencegah kanser cervix yang berpunca dari jangkitan HPV. Jadi yang kita ni sasarkan ataupun fokus program vaksinasi HPV ini kepada siapa dan aja? Sebenarnya vaksinasi HPV ini adalah diberi secara sukarela, iaitu dengan kebenaran ibu bapa dan penjaga. So kumpulan sasaran bagi program HPV ini ialah penuntut perempuan di tahun 7. Dalam masa yang sama, mulai tahun 2012 hingga tahun ini 2015, program catch up juga diadakan di mana penuntut perempuan di tahun 11 ataupun tahun 10 yang ekspres juga diberikan vaksinasi HPV. Tahun ini adalah tahun keempat dan terakhir program catch up ini diadakan. So mulai tahun 8 2016 kami hanya akan memberikan vaksinasi kepada penuntut perempuan di tahun 7. Walau bagaimanapun penuntut-penuntut yang bukan di dalam kumpulan sasaran, iaitu bukan di tahun 7 dan tahun 11 yang mana belum menerima vaksinasi ini. So jika mereka berminat untuk mendapatkannya, pihak kami tiada halangan untuk memberi vaksinasi ini di sekolah dengan syarat memerlukan kebenaran dari ibu bapa dan penjaga.
Dan untuk makluman juga, pencegahan jangkitan HPV ini adalah paling berkesan jika ia diberi seawal yang mungkin sebelum mereka terdedah ataupun kepada jangkitan HPV. Disebabkan itulah kumpulan sasaran bagi program ini adalah remaja yang berumur di antara 10 ke 13 tahun, iaitu perempuan yang menuntut di tahun 7. Dan di sini dapat kita saksikan ya poster mengenai dengan vaksinasi ni ya. Yes, vaksinasi HPV. Jadi sampai itu tadi terus saja ke soalan seterusnya ni ya. Kita ingin mengetahui apakah peranan pihak sekolah dan guru-guru dalam program ini. Okey. Sebelum program ini bermula setiap tahun, bahagian Perkhidmatan Kesihatan Sekolah akan mengagih-agihkan borang kebenaran bagi HPV ini untuk ditandatangani oleh ibu bapa ataupun penjaga, termasuk risalah kepada penuntut dan ibu bapa mengenai vaksin HPV. So pihak sekolah melalui guru kelas adalah diminta untuk mengagih-agihkan borang kebenaran maklumat ini kepada penuntut-penuntut perempuan yang berkenaan, iaitu di tahun 7 dan tahun 11, dan kemudiannya mengumpul kembali borang kebenaran itu dan dipulangkan kepada bahagian Perkhidmatan Kesihatan Sekolah. Dan untuk seterusnya kita ingin mengetahui ini pula Faris ya, peranan ibu bapa dan juga penjaga dalam menyahut ataupun menyambut program ini. Okey. So bagi ibu bapa yang mempunyai anak perempuan yang di bawah dalam kumpulan sasaran ini, iaitu bagi penuntut perempuan di tahun 7 dan tahun 11, diminta untuk menandatangani borang kebenaran yang telah diberikan melalui anak-anak perempuan mereka dan mengambilkan borang tersebut dengan segera kepada pihak sekolah. So bagi ibu bapa yang belum menerima borang kebenaran tersebut adalah disarankan untuk bertanya kepada anak perempuan mereka. Kadang-kadang mereka ni barangkali kelupahan untuk membagi makluman mengenai program HPV ini. So tambahan juga di sana disarankan untuk ibu bapa untuk memastikan anak-anak mereka yang hendak menerima vaksinasi HPV ini supaya untuk mempunyai sarapan breakfast di awal pagi. Pasal berkemungkinan diorang ni kebanyakan yang kami jumpai di sekolah tidak mempunyai sarapan. Dia tak menyebabkan diorang macam lamah selepas panding apabila ditanya kan semua meratai diorang itu ada sarapan. Itu barangkali kekurangan gula menyebabkan diorang itu rasa panding itu. Itu disarankan bukan untuk ani-ani saja barangkali untuk sistem pembelajaran sistem pembelajaran diorang. Biasakan setiap hari untuk mengambil sarapan. Dia boleh miss breakfast. Terbalik kecuali kalau doktor puasa. Itu lain cerita. Itu lain ceritanya. Baiklah, seperti mana yang Dayang Hajah katakan tadi, ini contoh borangnya yang boleh didapatkannya daripada pihak sekolah dan juga terdapat pamphlet yang disediakan. Jadi mungkin masa kita cukup terhad, tapi mungkin untuk informasi, di mana boleh mendapatkan information lebih lanjut. Okey, kalau untuk menghubungi siapa akan bertanya bagaimana pasal program vaksinasi HPV ini, so boleh berhubungan terus dengan bahagian Perkhidmatan Kesihatan Sekolah di daerah Brunei Muara pada talian 22-330 ataupun 22-332 ataupun 22-328, di daerah Belait pada talian 4220-495, daerah Tutong, dan daerah Belait pada talian 331-941 ataupun 42-211, dan di daerah Temburong 522-1526/27-150 ataupun /160. So untuk maklumat lanjut juga mengenai program HPV ini boleh melayari laman web Kementerian Kesihatan pada http://www.moh.government.bn, hubungi talian helpline 145 dan boleh mengikuti di Twitter atau Instagram @HPC Brunei. Dan di Facebook pun ada dapat juga melayari dengan HPC Brunei.